Atap rumbia, atap genting dijadikan sebagai pelindung kediaman. Kemahiran menyoal teramat penting membantu pelajar membina pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemahiran utama bagi membina kemahiran berfikir pelajar ialah kemahiran menyoal. Jadi, saya harap kamu boleh huraikan langkah-langkah menyoal yang berkesan dan akhirnya boleh mengaplikasikan kemahiran ini semasa pengajaran. Apakah antara tujuan guru menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran? Memulakan inkuari, melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran, menarik perhatian pelajar dan menimbulkan sifat ingin tahu, menumpukan perhatian pelajar kepada sesuatu idea atau konsep, menggalakkan pelajar bertanya soalan, membina kemahiran berfikir, meminta penjelasan idea pelajar, mengenal pasti dan menangani miskonsepsi dan mentaksir kefahaman pelajar. Bagaimanakah caranya menyoal dengan baik? Ada 5 langkah utama. Pertama, ajukan soalan kepada seluruh kelas. Kedua, beri masa berfikir yang sesuai iaitu wait time. Ketiga, pilih pelajar untuk menjawab. Keempat, beri respon atau reaksi kepada jawapan pelajar. Dan kelima, beri penekanan atau buat ringkasan jawapan tepat yang boleh diterima. Mari kita dalami setiap langkah menyoal ini. Yang pertama ialah ajukan soalan kepada seluruh kelas. Dahului lontaran soalan dengan isyarat atau pemberitahuan peraturan menjawab jika perlu. Sebagai contoh, kalau perlu masukkan peraturan, maka kamu boleh beritahu pelajar, misalnya, siapa yang hendak menjawab sila angkat tangan dan senyap. Selalunya peraturan ini diberi jika pelajar ada kecenderungan untuk menjawab beramai-ramai dan menyebabkan suasana menjadi bising. Tujukan soalan kepada keseluruhan pelajar, baik pelajar yang ingin menjawab secara sukarela maupun sebaliknya. Sebagai contoh, apakah perkaitan antara halaju bendalir dengan tekanan dalam bendalir tersebut? Soalan dinyatakan dengan tepat dan seberapa boleh menggunakan ayat yang pendek. Elakkan soalan retorik melainkan ada tujuan tertentu. Soalan retorik ialah soalan yang diajukan untuk mewujudkan suasana dramatik dan menegaskan sesuatu idea, iaitu guru akan menjawab sendiri soalannya dan bukan untuk mendapatkan jawapan daripada pelajar. Contohnya, apabila guru menunjukkan gambar sudu yang kelihatan patah apabila berada di dalam kelas, kemudian bertanya, mengapa sudu ini kelihatan patah atau bengkok? Hal ini kerana pembiasan cahaya. Sebaiknya di sini guru meminta pelajar berfikir dan memberikan pandangan mereka. Seimbangkan penggunaan pelbagai jenis soalan. Terdapat pelbagai jenis soalan, misalnya soalan tertutup atau soalan menumpu, iaitu soalan yang ada satu jawapan tepat sahaja. Misalnya, apakah definisi momentum? Momentum ialah hasil darab jisim dengan halaju. Soalan terbuka atau soalan mencapah iaitu soalan yang ada lebih daripada satu jawapan yang boleh diterima. Misalnya, bagaimanakah cara untuk mengurangkan pencemaran udara? Soalan berdasarkan kemahiran proses sains. Misalnya soalan seperti soalan yang ditunjukkan dalam jadual ini. Soalan berdasarkan aras taksonomi Bloom. Misalnya, analisis senario masalah yang diberi dan kenal pasti masalah yang perlu diselesaikan. Dan soalan reflektif, iaitu soalan yang menggalakkan murid memikirkan rasional setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Soalan jenis ini berupaya membentuk kemahiran metakognitif pelajar kerana tabii soalan ini memerlukan pelajar berfikir dengan mendalam dan akhirnya membawa kepada perbincangan secara eksplisit tentang andaian dan kepercayaan yang mereka pegang. Gunakan soalan jenis ini sekerap mungkin. Antara contoh soalan reflektif ialah, bagaimanakah kamu boleh membuat kesimpulan ini? Bagaimanakah kamu tahu apa yang kamu tahu? Apa lagi yang kamu tidak tahu? Mengapa kamu percaya? Apakah agaknya kesilapan yang telah kamu lakukan yang menyebabkan? Apakah tindakan penambahbaikan yang boleh diambil? Setarakan soalan mengikut kebolehan pelajar dan ajukan soalan dengan cara yang tidak mengancam.
Langkah kedua ialah memberi masa berfikir yang sesuai yang kita panggil wait time. Masa berfikir seharusnya diberi selepas soalan diajukan dan sebelum guru memberi respon kepada jawapan pelajar. Masa berfikir yang sesuai adalah bergantung kepada jenis dan tahap soalan yang diaju, iaitu antara 3 hingga 5 saat untuk soalan biasa yang diaju guru dan lebih panjang untuk soalan yang lebih mencabar. Langkah ketiga ialah memilih pelajar untuk menjawab. Pilih pelajar yang hendak menjawab secara sukarela dan sebaliknya. Pemilihan pelajar secara rawak berupaya mengekalkan perhatian pelajar sepanjang sesi soal jawab. Panggil nama pelajar tertentu walaupun kebanyakan pelajar menjawab secara beramai-ramai. Langkah keempat adalah memberi respon atau reaksi kepada jawapan pelajar. Pastikan pelajar lain memberi perhatian kepada jawapan pelajar. Contohnya, sebelum pelajar menjawab, tarik perhatian seperti menyatakan, "Baik, semua beri perhatian kepada kawan kamu," atau tepuk tangan, atau ketuk pada meja dan sebagainya. Kalau suara pelajar yang menjawab itu perlahan, minta pelajar ulang semula atau guru boleh memfrasa semula jawapan tersebut supaya pelajar lain dapat dengar dengan lebih jelas. Beri respon atau reaksi tanpa mengadili jawapan pelajar, iaitu tidak menyatakan salah atau betul dengan cara mengolah jawapan pelajar menggunakan ayat yang berbeza. Jika guru ingin meneruskan perbincangan dan soal jawab berdasarkan soalan tersebut. Jika sebaliknya, hargai jawapan pelajar dengan peneguhan positif. Jika jawapannya salah, kenal pasti bahagian yang betul jika ada, serta tanya lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan atau minta jawapan alternatif daripada pelajar lain. Beri galakan jika pelajar tidak boleh menjawab, iaitu prompting. Misalnya dengan memberi clue atau isyarat atau mengolah semula soalan dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Saya beri contoh. Misalnya soalan yang diajukan ialah, apakah perhubungan antara halaju pendalir dengan tekanan dalam pendalir tersebut? Katakan selepas memberi masa berfikir yang sesuai, tiada sesiapa yang boleh menjawab. Kamu boleh olah semula soalan kepada yang lebih pendek atau lebih mudah difahami. Misalnya, apa berlaku kepada tekanan jika halaju pendalir berkurang atau bertambah? Atau boleh beri clue, misalnya, jika halaju bertambah, adakah tekanan akan berkurang atau bertambah? Tanya lebih lanjut, iaitu probing further, bagi mendapatkan penjelasan tentang idea pelajar, mencabar pelajar dan seterusnya menggalakkan pemikiran tahap tinggi. Bagaimana untuk bertanya lebih lanjut? Mudah saja. Hafal 4 soalan ini. Mengapa? Boleh terangkan dengan lebih lanjut? Bagaimana kamu tahu? Boleh berikan contoh? Tujukan soalan yang sama kepada pelajar lain atau asking around sebelum menerima sesuatu jawapan, atau tujukan soalan lain yang dibangkitkan pelajar kepada pelajar lain, iaitu redirecting. Kaitkan semua jawapan dan idea pelajar untuk membantu pelajar membuat satu kesimpulan, iaitu interrelating. Langkah terakhir adalah memberi penekanan dan membuat ringkasan jawapan tepat yang boleh diterima. Nyatakan semula tujuan atau soalan utama selepas sesi soal jawab yang panjang, diikuti dengan jawapan tepat atau yang boleh diterima dengan seboleh-bolehnya menggunakan jawapan pelajar yang bertepatan. Gunakan alat pandang dengar yang sesuai. Bagi penyoalan dengan tujuan mencukir idea pada fasa permulaan pengajaran, langkah 5 ini tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, ajak pelajar menjalankan penyiasatan bagi mendapatkan jawapannya jika soalan bersifat inquiry. Mari kita imbas semula 5 langkah utama untuk menyoal dengan berkesan. Yang pertama, ajukan soalan kepada seluruh kelas. Yang kedua, beri masa berfikir yang sesuai, iaitu wait time. Yang ketiga, pilih pelajar untuk menjawab. Yang keempat, beri respon atau reaksi kepada jawapan pelajar. Dan yang kelima, beri penekanan atau buat ringkasan jawapan tepat yang boleh diterima. Saya harap kamu lebih jelas dengan setiap langkah ini dan cuba laksanakannya dengan terbaik. Saya tutup persembahan saya dengan satu lagi pantun 4 kerat. Pergi ke kedai beli berangan. Berangan dibeli buat bekalan. Pentingnya menyoal dengan berkesan agar pemikiran pelajar boleh ditingkatkan. Terima kasih semua dan jumpa lagi di pelajaran seterusnya.